Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi, kita sambung lagi kelas kita, iaitu kepada tajuk yang baru, iaitu tajuk bahagi perpuluhan. Tajuk bahagi perpuluhan. Jika sebelum ni kita telah buat tajuk darab perpuluhan, tetapi hari ini kita sambung balik dengan tajuk bahagi perpuluhan. Jadi cikgu harap semua anak-anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan dapat bagi tumpuan dalam pelajaran kali ini. Okey. So kita rujuk pada buku teks masing-masing, boleh rujuk pada buku teks masing-masing muka surat 78. Buku teks muka surat 78 bahagi perpuluhan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? Okey, berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? So, kita lihat di sini. Dalam satu kotak ni ada 12 paket. 12 paket. Kemudian, dia ada 12 paket. Dan berat yang diberi untuk keseluruhan satu kotak ni adalah 0.6 kg. Jadi dia tanya berat untuk satu paket. Jadi operasi yang terlibat di sini adalah bahagi. Jadi 0.6 kg bahagi dengan 12. Dan kita lihat di sini jawapan dia masih nak dalam kilogram. Jadi cara penyelesaian di sini kita boleh lihat adalah dengan menggunakan bentuk lazim yang biasa untuk bahagi ni. Kita kalau cikgu panggil ni, kita bahagi dalam bentuk rumah lah. Okey, dalam bentuk rumah. Mari kita lihat bagaimana cara untuk kita nak menyelesaikan bahagi ni tadi. Okey, ini soalan yang cikgu dah letakkan tadi. Okey. Soalan dia, berapakah jisim bagi satu paket kecil biskut? Okey, tadi berat sekotak biskut adalah 0.6 kg. Kemudian kita ada 12 paket. Bermakna kita akan guna sifar 12. Sifar 12. Jadi penyelesaian yang kita boleh buat sini adalah kita buat bahagi biasa yang kita buat, bahagi rumah ni kalau cikgu panggil. So, kita akan letak yang depan mesti di dalam 0.6. Manakala yang di belakang tu mesti di luar. So 12. Jadi sifar yang terlibat adalah sifar 12. Okey, sifar 12. So kita terus buat sifar 12. Kita tengok dulu dalam ni nombor sifar. Dalam sifar 12 ada tak jawapan sifar? Jadi semestinya tak ada. So bila tak ada, kita terus letak, kita ambil sifar darab 12, maka jawapannya adalah sifar. Jadi tolak dahulu, sifar tolak sifar habis. Kemudian kita turunkan 6. Okey. Nampak? Dalam sifar 12 ada tak jawapan 6? Okey, ada tak jawapan 6? Pun tak ada. Bila tak ada, bermakna kita ambil sifar sebagai yang hampir. Jadi sifar darab 12, jawapan dia sifar. Okey, kita tolak. Ni 6. Okey. Bila kita mendarab nombor perpuluhan, membahagi nombor perpuluhan, kita lihat di sini kita masih ada baki. Okey, kalau ada baki bermakna kita kena selesaikan. Kita kena selesaikan juga. Jadi apa cara dia? Kita letakkan sifar di ujung. Wujudkan sifar ni di ujung ni, letak sebab lepas titik perpuluhan kalau ada nombor, kita boleh letak banyak mana sifar pun kita nak. Jadi kini kita letak sifar di ujung, turunkan sifar ini ke bawah. So sekarang 6 ini dah jadi 60. Jadi berapa darab 12? Jawapan dia adalah 60. Jadi kita dapat sini adalah 5 darab 12, maka jawapan dia 60. Jadi habis jawapan dekat sini. Sekarang ini jawapan dia. Sifar perpuluhan, sifar 5. Titik perpuluhan kita tak lagi. Okey. Jadi untuk bahagi ni sebenarnya titik perpuluhan ni kita ikut sahaja. Dia follow. Kalau sini titik perpuluhan dia bermakna
titik permulaan untuk jawapan mesti sama je dekat atas ni. Okey, jadi bila kita tulis balik jawapan ni adalah 0.05 kilogram. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi kita buat bahagi seperti biasa. Tapi kalau ada baki, kita kena selesaikan sampai habis. Dia mesti tak ada baki. Jadi kita kena tambah sifar. Kalau tak ada nombor lagi, tambah sifar. Jadi kita boleh tukar macam ni. Okey. So ini adalah untuk contoh yang pertama yang daripada dalam buku teks. Kita buat bentuk lazim macam biasa. Kita buat bahagi bentuk rumah ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Okey, kita tengok sini penjual air tembikai. Penjual air tembikai. So ditulis itu, hitung isi padu air tembikai di dalam setiap cawan yang telah dijual. Jadi kita nampak di sini isi padu air tembikai dalam tong dia ni tadi sebanyak 22.5 liter. Okey, 22.5 liter. Manakala dia kata dia dah jual sebanyak 60 cawan air tembikai yang sama saiz. So macam kita pergi beli dekat tepi jalan lah. Dia dah jual dah 60 cup, 60 cawan. Okey. Jadi berapa isi padu setiap cawan? So bila dia kata sini dah jual sama saiz, sama banyak lah. Sama banyak, jadi operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Jadi jangan lupa ayat matematik, iaitu 22.5 liter bahagi 60. Dan seterusnya kita gunakan, sama juga kita gunakan bentuk bahagi bentuk rumah ni. Okey. Jom kita tengok bagaimana cara untuk kita nak selesaikan soalan ni. Okey. Ni contoh yang kedua. Okey, cikgu dah salin dekat sini soalan dia. Okey. Alright, tengok sini. Isi padu air tembikai dalam setiap cawan yang telah dijual. So awal tadi jumlah air tembikai yang ada 22.5 liter. Kemudian dia dah jual sebanyak 60 cawan. Jadi dia nak dekat sini untuk isi padu air setiap cawan. Bermakna satu cawan tu berapa isi padu dia. So operasi yang terlibat adalah operasi bahagi 22.5 liter bahagi 60. Okey. Bagi 60. Jadi kita tukar kepada bentuk kita nak buat bahagi tadi. Okey, macam ni. So 22.5 bahagi 60. Okay, kita tengok sini adalah sifir 60. So sifir 60 bermakna kalau ikutkan kita kena buatlah sifir 60. Tapi cikgu terus ambil daripada yang dalam buku teks ni tadi kan dah ada. Okey, dah ada dah sifir 60 tu. So cikgu terus pakai ni lah. Cikgu copy kat sini je lah. Kalau kamu tak tahu sifir 60, kamu kena buat bila dalam ujian dan sebagainya lah. Okey, sekejap. Oh, dia jadi besar. Okey, sekejap Okey, tak apa. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, sifir 60 ada kat situ. So, kita buat kiraan di sebelah lah. Kita kiraan di sebelah So, kita tukar 22.5 bahagi 60. Dalam sifir 60 ada jawapan 2 tak? Tak ada. Tak ada, kita akan ambil sifar dalam 60 sifar. 2 tolak sifar 2, kita turunkan 2 ni jadi 22. Dalam sifir 60 juga tak ada jawapan 22, bermakna sifar di sini. So sifar. Jadi
Dia akan jadi 22. Seterusnya kita tengok sini titik perpuluhan, bermakna kita atas pun letak siap-siap titik perpuluhan supaya kita tak keliru. Seterusnya kita turunkan 5 ni ke bawah, dia akan jadi 225. Dalam sifar 60 ada tak 265? Tak ada, tetapi paling hampir adalah darab 3, 60 darab 3 iaitu 180. Jadi dekat sini 3 darab 60 adalah 180. Tolak. Kemudian sini 5. 12 tolak 8 jadi 4. Seterusnya habis. Kemudian kita tambah sifar. Turunkan ke bawah, dia akan jadi 450. Okey. Paling hampir dengan 450 adalah 7, iaitu 420. Jadi 7 darab 60, 420. Tolak. Okey, sifar 5 tolak 2, 3. Sini habis. Okey. Kemudian kita tambah lagi sifar. Kita turunkan 300. Jadi yang ada adalah 5,300. Okey. Jadi dekat sini jawapan akhir dia adalah 0.375 liter. Okey, nampak bagaimana cara cikgu selesaikan Tengok mana yang bila tak ada, ambil mana yang hampir. Kemudian bila ada baki dekat sini, sedangkan nombor kat sini dah habis, kita tambah sifar. Ikut sampailah tak ada baki. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 375. Okey, cikgu harap kamu faham. Kalau tak tahu, kamu boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu, tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Tengok sini. Lucy, tolong potong rendah ini kepada 10 bahagian sama panjang. Okey, ada perempuan bertudung tu, dia ni mungkin tukang jahit, dia beli render. Panjang render tu 9.25 meter. Tetapi dia nak suruh potong kepada 10 bahagian yang sama panjang. Jadi berapakah panjang bagi satu bahagian render tu? Okey. Jadi dekat sini kita tengok pengiraan dia. Okey. Kalau kita sebenarnya dia macam ni je. Katakanlah ini kain render dia ni tadi. Cikgu buatkan satu garisan menunjukkan kain render ni tadi. Ini kain render panjang ni. Panjang dia 9.25 meter. Ini panjang kain ni. Daripada ujung sana sampai ujung sini. Panjang dia 9.25 meter. Tetapi dia nak potong kepada 10 bahagian. Bila dia potong kepada 10 bahagian, ini contohnya. Contoh dia potong 1 bahagian, 2, 3, 4, 5. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ada 10 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahagian tu mesti sama panjang lah. Ni cikgu lukis ni memang tak nampak sama panjang. Tapi kalau ikut soalan dia, dia nak kepada bahagian yang sama panjang. So dia tanya, berapakah panjang satu bahagian? Jadi bermakna dia nak tahu berapa panjang untuk satu bahagian ni. Okay. Itu maksud soalan dia. Jadi operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Jadi inilah ayat matematik dia. Okay, cikgu tulis balik. 9.25 meter bahagi 10. Okay, 9.25 meter bahagi 10. Alright, jom kita selesaikan. Jadi pertama kita buat ni contoh yang biasa, kita buat bahagi macam ni
9.25 bahagi 10. Dalam sifar 10 tak ada jawapan 9. Jadi kena letak sifar 9. Ni titik perpuluhan, atasnya pun titik perpuluhan. Okey. Jadi turun 92. 9 darab 10, 90. Turun, sini 2, sini 5. Okey. Kemudian 2 darab 10, 20. Turun, sini 5. Ni dah tak ada nombor, kita letak sifar. Turun, dah jadi 50. So, 5 darab 10, 50. Jadi, jawapan dia adalah 0.925 meter. Okey, ini penyelesaian cara pertama. Okey, tapi kita sebenarnya ingat balik nombor yang kita bahagi ini adalah kita bahagi dengan nombor 10. Bila bahagi nombor 10 kan cikgu pernah cerita kat kamu, kamu boleh guna konsep apa dia? Konsep Badrul yang kacak. Okey, Badrul yang kacak. Okey. Jadi bila masa kita guna, sekarang ni kita guna yang untuk Badrul ni. Bermakna B ini adalah bahagi, B ini juga membawa maksud belakang. Apa yang belakang? Yang belakang mestilah titik perpuluhan, mesti ke belakang. Ke belakang macam mana? Anak panah dia ni ke belakang. Okey, ke belakang. Okey, yang ni kita guna waktu bila? Kita guna hanya untuk apa? Kita guna bila kita nak bahagi 10 bahagi 100 bahagi 1000. Okey. Jadi macam mana penyelesaian dia? Jadi kita tengok kat sini. So kita tengok balik soalan tadi, 9.925 bahagi 10. Okey. So soalan tadi 9.25 bahagi 10. Okey, kalau macam ni, kita tengok biasa cikgu guna macam ni, tengok sini. Okey, kita akan gunakan 9.25 bahagi ini juga bermaksud sebenarnya per 10. Okey. Bahagi ini juga bermaksud per 10. Okey. So kita tengok sini. Jadi sini dah ada titik perpuluhan. Sini 10, tak ada titik perpuluhan. Kita boleh letak titik perpuluhan dia di mana? Di ujung sini. Okey, ujung sini. Kemudian dah bahagi. Kemudian belakang, apa belakang? Titik perpuluhan. Jadi titik perpuluhan ni kena hantar ke belakang. Titik perpuluhan ni kena pergi ke belakang sini. Tapi berapa langkah? Ingat balik. Bila nombor 10 ada satu sifar bermakna satu langkah saja. Jadi kita yang bawah ni dulu kita buat. Sini kita hantar pergi sini. Bermakna kat sini. Yang ini kita hantar pergi sini. Bermakna titik perpuluhan baru dia di sini. Bermakna, okey, tengok ni jawapan dia adalah 0.925. Ini jawapan dia. Okey, 0.925. Jadi yang bahagi ni tak payahlah sebab dia dah jadi 1 perpuluhan sifar, bermakna abaikan dah. Okey. Jadi kita ambil yang jawapan atas ni saja. So tengok jawapan dia kan masih sama. Walaupun kita guna dua cara berbeza. So kamu boleh pilih teknik mana yang sesuai. Tapi pada cikgu, teknik yang kedua ni lah yang lagi nampak mudah untuk kamu nak menjawab. Okey. Kita cuba soalan seterusnya. Contoh yang keempat ni. 54.9 bahagi 100. Okey, 54.9 bahagi 100. Okey, ni dia. Kita cuba yang ni. Okey. Kita guna cara Badrul yang kacak. Okey. Kita tulis 54.9
bahagi ni kena tukar jadi pecahan. Sebab bahagi dengan pecahan ni sebenarnya benda yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeza sahaja. So, kita tukarkan per 100. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua kita tengok. Nombor atas dah ada titik perpuluhan, nombor bawah tak ada. Jadi kat mana nak letak? Kita letak di sebelah ujung sini. Jadi sini adalah titik perpuluhan dia. Dia sebelah ujung ni. Jadi 100 ada titik perpuluhan dekat sini. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa nak kena buat? Kalau guna berdua yang kacak, titik perpuluhan mesti ke belakang. Mana belakang? Ini belakang. Bila bahagi, ingat B untuk bahagi untuk belakang. Itu yang kena ingat. Okey, belakang. So, nak belakang. Betul, nak belakang. So, nak belakang banyak mana? Tengok pada sifar. Nombor 100 ada 2 sifar, jadi 2 langkah ke belakang. 1 langkah, 2 langkah ke belakang, jadi titik dia di sini. Bila alih yang bawah, kena alih juga yang atas. So, kita alih 1, 2. Jadi, titik perpuluhan baru di sini. Jadi, dekat sini bolehlah kita letak sifar. Okey. Jadi, jawapan yang baru adalah sifar perpuluhan 549. Habis. Yang bawah ni kenapa kita tak letak dah? Sebabnya, bila kita letak di sini, titik perpuluhan dia akan dia dah jadi 1 sifar-sifar. Okay, kalau kita letak cikgu tunjuk. Kenapa kita tak letak Okay. Kalau kamu letak contohnya kat sini kamu letak balik 1 sifar-sifar. Bermakna kalau kita tengok sini, yang ini sifar ni kita boleh buang. Jadi tinggal 1. So sifar perpuluhan 549 per 1. Makna bahagi 1 dapat balik sifar perpuluhan 549. Jadi sebab tu kita dah tak letak dah yang 1 sifar-sifar ni. Serta kita terus sahaja jawapan akhir dia sifar perpuluhan 549. Okey. Okey, ini kalau bahagi 100. Alright, ini perpuluhan so ini kalau kita bahagi 100, bahagi 1000, semua sama cara dia nak buat. Kita buat cara yang ini je, mudah. Okey, nampak? Alright. So untuk seterusnya, okey, tengok. Okey, untuk seterusnya cikgu bagi kamu latihan. Okey, latihan. Cikgu nak kamu buat kali ini latihan yang ini Okey. B, C, E, F, G, H, I. Okey. B, C, E, F, H, I. Okey. Cikgu alihkan ke sini siap-siap. Okay. Ini latihan yang kamu perlu buat dan kamu perlu siapkan. So ini adalah latihan kamu yang kamu kena siapkan. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini bagi tajuk bahagi nombor perpuluhan. Nanti kita akan bincang balik dalam sesi Google Meet yang akan cikgu bagi link kemudian. Okey. Cikgu rasa itu saja. Lepas ni kamu boleh siapkan latihan ini terlebih dahulu. Kita akan bincangkan latihan ini di dalam sesi Google Meet yang cikgu akan bagi link sebentar lagi. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.